Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita nak tengok laluan peredaran darah manusia. Okey, hari ni kita belajar sains tahun 5, unit 2 iaitu tentang manusia, tentang sistem yang kedua iaitu sistem peredaran darah manusia. Cikgu juga telah membuat video tentang sistem peredaran darah manusia bab bahagian 1. Sekarang kita pergi kepada bahagian 2 iaitu laluan peredaran darah manusia. Ada salur darah yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh bahagian tubuh. Ni jantung. Okey, kamu nampak yang tengah tu jantung kepada seluruh tubuh badan manusia. Ada juga yang membawa darah daripada tubuh kembali kepada jantung. Jadi yang dia ada dua jenis salur darah lah. Kalau di sekolah menengah kamu akan belajar nama-nama dia. Ada aorta, ada arteri, ada vena dan sebagainya. Okey, tapi kamu tahulah dia ada berbeza. Bagaimanakah pergerakan darah tersebut? Okey, kita lihat di bahagian atas ini dikenali sebagai peparu. Peparu ini apabila kita menarik nafas, udara akan masuk melalui trakea. Okey, dia masuk melalui trakea, dia masuk kepada peparu. Jadi di peparu udara itu ditapis dan oksigen akan diambil. Okey, oksigen akan diambil di dalam daripada udara tadi. Oksigen akan diambil oleh peparu. Oksigen yang telah diambil itu kemudian diserap ke dalam darah. Okey, diserap oleh darah di peparu. Kemudian darah itu sekarang telah mengandungi kandungan oksigen yang lebih tinggi. Jadi darah yang beroksigen itu kemudian dibawa ke jantung. Dibawa masuk ke jantung. Dibawa masuk ke jantung. Okey, jantung ni kalau kamu perhatikan dia sebenarnya ada 4 bahagian. Dia ada 4 bahagian, 2 bahagian yang lebih kecil dan 2 bahagian yang lebih besar. Di bahagian atas dia macam jantung ni macam rumah, ada 2 bilik ke atas tu, bilik yang kecil dan 2 bilik yang besar di bahagian bawah. Okey, kamu tengok atas ni ada 2 bilik. Bawah ni ada 2 bilik yang besar. Okey, jadi dia akan masuk melalui. Jadi rumah ni agak pelik sikit kerana dia masuk kot tingkat atas. Jadi darah ni masuk kot tingkat atas, dia masuk kot tingkat atas, dia lepak situ kejap, dia turun ke bawah, masuk ke bilik yang lebih besar ni. Okey, dia masuk balik ke bilik yang lebih besar ni. Kemudian dia akan dihantar ke seluruh badan. Jadi jantung kamu akan mengecut. Bila dia mengecut, dia akan mengepam. Dia mengepam darah tadi ke seluruh badan. Dia pergi ke bahagian jari, kaki, kepala, mata, telinga dan sebagainya. Bila dah sampai ke bahagian-bahagian tadi, katakan dah sampai ke bahagian jari. Okey, sekarang jari itu akan mendapat oksigen yang baru. Jadi oksigen itu akan digunakan oleh jari itulah untuk membina tenaga dan sebagainya. Kemudian jari itu akan memberikan atau darah itu akan menerima karbon dioksida. Kalau tadi dia bawa oksigen, sekarang dia telah menerima karbon dioksida. Jadi dia bawa karbon dioksida pula lah. Jadi darah tadi keluar daripada jari itu, dia sekarang telah mengandungi lebih banyak karbon dioksida. Jadi cikgu warnakan dengan warna biru lah. Warna biru. Okey, jadi darah yang penuh dengan karbon dioksida ni akan kembali ke jantung. Macam cikgu cakap tadi. Okey, jantung ni pelik, dia pintu dia kot atas. Jadi dia masuk kot tingkat atas, kot bilik atas. Okey, dia masuk itu sekejap, dia lepak sekejap, dia turun ke bawah. Sebelum dia dihantar semula, jantung itu akan mengecut. Dia mengecut ni. Dia kecil mengecut. Bila dia kecut tu, dia akan dipam lah. Darah itu akan dipam keluar ke peparu. Masuk ke peparu. Jadi kamu ingatkan apa fungsi peparu? Peparu ni adalah tempat pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Jadi darah tadi bawa karbon dioksida masuk ke peparu, dia lepaskan karbon dioksida di situ dan dia akan mengambil oksigen. Bila dia ambil oksigen, proses itu berulang, dia akan kembali masuk ke jantung. Okey, warna dah salah dah tu. Okey, dia masuk balik ke jantung. Ni jantung akan pusing. Dia akan berlaku secara berulang-ulang.
Okey, jadi kamu tengok perlahan-lahan, kamu tengok ada darah lebih oksigen ditandakan dengan warna merah. Kerana darah yang lebih karbon dioksida diwarnakan dengan warna biru. Maksudnya oksigen itu telah digunakan. Jadi darah tu bahagian salur darah. Okey, salur darah adalah laluan dia. Jadi laluan untuk pergi ke anggota badan tu itu membawa darah beroksigen. Daripada anggota badan kembali kepada jantung, dia membawa darah yang lebih karbon dioksida. Okey, dia akan masuk ke bahagian kanan. Okey, bermula dari sebelah kiri. Sebelah kiri jantung. Kamu tengok, kalau kamu tengok secara berdepan jantung. Kalau kamu seorang, kamu bayangkan kamu ni seorang ahli saintis, kamu ni seorang doktor yang sedang membelah jantung. Jantung tu sedang menghadap kamu lah. Kamu potong, kamu nampak sebelah kiri dia. Sebelah kiri itu maksudnya sebelah tangan kanan kamu lah. Bermula dari situ dia akan bergerak ke seluruh badan. Itu semua darah beroksigen. Daripada darah anggota-anggota badan ni kembali kepada jantung, itu membawa darah yang banyak karbon dioksida. Okey nah. Okey, kita tengok gambar sebelah. Itu gambar lain. Ni dia. Okey. Ini proses-prosesnya lah. Kamu boleh baca sendiri. Okey, dan lepas ni kamu juga perlu buatlah dia punya carta alir dia. Kita dah belajar peta Eyting. Jadi kamu boleh menggunakan peta Eyting ni untuk membuat satu carta alir bagaimana peredaran darah itu berlaku. Dia bergerak dari mana ke mana dan kena sehinggalah kembali kepada peparu. Okey. Jadi cikgu juga selalu cikgu ajar. Dulu tajuk ini diajar pada tingkatan 2 kalau tak silap cikgu. Cikgu ajar sains tingkatan 2, cikgu ajar tajuk ni. Tapi sekarang dia telah turun kepada tahun 5. Okey, tak ada masalah. Dia telah dah ringkaskan sikit. Bukan sama macam sekolah menengah tapi lebih ringkas. Jadi sebenarnya tajuk ni agak mudah. Seronok seronok untuk dipelajari sebab kita tahu apa yang berlaku di dalam badan kita. Okey, kalau dulu cikgu ceritakan bagaimana proses sistem peredaran darah ni, cikgu nak kamu bayangkanlah, dia ni macam satu kawasan, satu bandar. Okey, satu bandar. Kita ada darah. Darah ni dia ibaratkan seperti satu lori, satu lori pengangkut, lori kontainer. Kamu tengok lori kontainer yang besar tu, macam Optimus Prime tu, itu lori kontainer lah tu. Lori kontainer ni dia bawa barang, betul? Dia bawa barang. Jadi sama juga darah ni, dia bukan setakat cecair. Dalam cecair tu dia ada macam-macam bahan, platelet, hemoglobin dan sebagainya. Jadi dalam platelet ni dia membawa macam-macam inilah. Jadi antara yang penting dia bawa oksigen. Jadi darah ni, kontainer tadi dia dah sebuah kontainer yang membawa oksigen. Jadi kamu tahulah tugas kontainer ni untuk mengangkut dan menghantar barangan-barangan. Jadi lori kontainer ataupun darah tu dia pun sentiasa bergerak lah. Itu kamu ibaratkan lah. Kemudian kamu bayangkan juga jantung. Jantung. Sebelum jantung kita tengok tak apalah, dari jantung lah. Okey, kamu lihat jantung. Jantung ni dia macam satu pusat, macam satu pelabuhan ataupun satu stesen. Stesen bas, stesen dia satu pusat untuk semua lori-lori ini berkumpul sebelum dihantar ke bahagian-bahagian yang tertentu. Okey. Jadi dia macam stesen bas ataupun satu pelabuhan. Pelabuhan mungkin kamu tak berapa familiar, betul? Jadi sebab tu cikgu sebut stesen. Mungkin stesen bas, stesen lori dan sebagainya. Kemudian kita ada salur darah. Jadi salur darah ni adalah laluan untuk lori-lori ini bergerak. Jadi kalau situasi lori tadi lebih kurang lebuh raya lah. Lebuh raya di mana lori-lori ini untuk bergerak ke tempat-tempat tertentu. Tempat-tempat dia perlu menghantar barangan. Ya, dalam kes ini adalah oksigen. Okey, dalam ni kes ni kita ada oksigen. Okey, kita tengok gambar lah. Okey, dia lebih kurang lebuh raya ataupun jalan-jalan. Sebab salur darah ni pun dia ada pelbagai saiz. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi salur darah yang lebih besar dia lebih kurang lebuh raya lah.
Apabila masuk ke salur darah yang lebih kecil, dia jadi macam jalan-jalan biasa, jalan-jalan ni. Kemudian macam kamu juga masuk kepada jalan-jalan yang lebih kecil, jalan-jalan kampung. Masuk pula last sekali kamu akan sampai jalan yang masuk ke pintu rumah kamu. Jalan tu paling kecil ya. Jadi samalah, salur darah pun dia ada salur darah yang paling kecil dipanggil kapilari. Masa nak pergi ke rumah kamu tu, dia satu jalan kecil nak pergi rumah kamu. Itulah macam jenis kapilari. Lepas tu dah sampai situ, dia pun hantarlah oksigen. Okey, dia pun hantar. Siapa hantar ni? Dia lori tadi, lori kontainer tadi, dia hantar oksigen. Kemudian dia bukan setakat hantar, setelah dia hantar oksigen, dia ambil pula karbon dioksida. Okey, dia hantar katakanlah sampai ke mana anggota badan, dia pergi dekat mata. Sampai di mata, dia akan beri oksigen, dia akan keluarkan oksigen daripada kontainer dia. Kemudian dia akan masukkan karbon dioksida. Ni singkatan untuk karbon dioksida, CO2 lah. Karbon dioksida. Jadi oksigen dah keluar. Oksigen dah keluar, dia akan ambil karbon dioksida. Kemudian dia bergerak lagi, tadi dah masuk sini tadi, masuk ke badan tadi, dia dah buat pertukaran, dia pun bergerak balik kepada jantung. Okey, dia balik stesen dia. Tadi dia keluar kat sini tadi. Dia keluar sini, dia pergi ni ke badan, dia balik ke stesen. Waktu dia keluar ni, dia baru keluar kerja. Dia bersemangat pagi-pagi. Okey, minyak pun penuh lagi semua. Jadi dia bergerak dengan laju. Jadi sekali pam ni, darah ni bergerak sangat laju. Apabila dah sampai ke pertukaran ni, dia nak kembali ni, dia agak perlahan. Jadi tekanan darah tu agak rendah sikit lah. Maksudnya kamu pergerakan pun dah slow, dah penat dah kan, dah petang nak bawa seharian bawa lori kan, dah penat, dia pun buat slow je balik jantung. Okey, maksudnya dia balik lah ke stesen dia, pusat dia. Di pusat ni dia akan tak terus, dia akan sampai ke pusat, dia akan masuk ke bahagian pertama. Okey, bahagian pertama ni contohnya bahagian kalau lori tadi, tempatlah lori tu berehat lah. Dia sampai, dia berehat dulu, dia tunggu saat. Dia tak terus kembali ke bawah ni, dia akan masuk ke bilik pertama ni, bilik rehat dia dulu. Di sinilah dia berehat, dia mandi dulu ke, dia makan dulu ke, minum air apa semua. Apabila dah ready, minyak lori tu pun dah penuh, dah isi semua, dia akan diantar ke bahagian bawah, tempat menunggu, tempat menerima arahan lah. Dia masuk sini, dia terima arahan, bos dia kata, okey, sekarang kamu pergi dekat, tadi pergi ke mata, sekarang pergi kat telinga. Jadi destinasi dia adalah dia pergi ke bandar telinga contohnya. Okey, dia nak pergi ke bandar telinga, dia dapat arahan sini, maka di sini dia dah mula belum. Di sini dia dah mula nak bekerja. Jadi sampai sini dia dah dapat, dia pun dihantar ke peparu. Okey, jadi tadi dia tak balik terus ke peparu, dia kembali ke jantung dulu sebab dia tak sampai nak hantar ke atas ke peparu ni. Okey, sampai ke sini dia hantar ke peparu. Peparu ni kita anggap sebagai satu kilang lah. Kilang yang mana dia lori-lori ni ambil bahan-bahan stok oksigen dia. Jadi dia dah dapat arahan, okey, jantung kata kamu kena pergi ke mana-mana ni, dia pun hantar ke peparu untuk ambil stok dia. Apa stok dia? Iaitu oksigen. Okey, oksigen. Tapi sebelum dia ambil oksigen, dia kena keluarkan karbon dioksida yang dia bawa tadi. Karbon dioksida, dia keluarkan karbon dioksida, dilepaskan karbon dioksida, nanti karbon dioksida akan dilepaskan melalui trakea keluar ke lubang hidung dan sebagainya. Sampai sini dah kosong dah kontainer dia akan masukkan oksigen. Dia isi balik oksigen dia kat sini. Selepas tu dah masuk oksigen, dia akan bergerak masuk ke bilik pertama yang atas ni. Yang ini barulah dia akan dihantar untuk bertugas semula untuk menghantar ke bahagian-bahagian yang telah diberitahu tadi. Dia masuk kat sini sebagai persediaan. Kemudian dia masuk ke bilik kedua ni sebelum dia dilancarkan untuk ke bahagian-bahagian yang telah ditentukan. Contohnya telinga tadi lah, dia pergi ke bahagian
telinga. Sama proses itu berulang, dia akan bagi oksigen, dia akan ambil karbon dioksida. Jadi proses ni berulang-ulang. Di atas ni dia akan berlakulah pernafasan. Jadi sistem pernafasan dan juga sistem peredaran darah sangat berkait rapat. Jadi sistem pernafasan untuk dapatkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, manakala sistem peredaran darah untuk menghantar dan mengambil karbon dioksida daripada anggota badan. Jadi dia bersaling berkait. Okey. Jadi cikgu harap kamu dapat memahami bagaimana pergerakan dia. Sambil-sambil itu kamu baca juga buku ni dan kamu ingatlah cerita yang cikgu sampaikan tadi, iaitu tentang bagaimana pergerakan sebuah syarikat pengangkutan. Syarikat pengangkutan yang mana dia membawa oksigen. Okey. Jadi kamu boleh lukislah ataupun kamu boleh bina satu ni lah muka surat 32. Satu gambar raja menggunakan apa saja bahan yang kamu ada, tali ke apakah dan sebagainya. Kamu boleh bina semula sistem peredaran darah. Okey, jadi kamu gunakan warna-warna yang berbeza lah untuk menunjukkan peredaran darah tersebut. Jadi itu saja daripada cikgu. Cikgu harap kamu boleh hantar kepada cikgu. Lambat pun tak apa, janji kamu hantar. Sekian, terima kasih.